Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi taala wabarakatuh. Salam sejahtera dalam satu perjuangan. Yang berbahagia Tan Sri, nama saya Bung Mukhtar Radin, Ketua UMNO bahagian Kinabatangan. Kinabatangan, bagian Kinabatangan, nampak bagian. Yang saya muliakan, yang berhormat Presiden, Timbalan Presiden, Naib-Naib Presiden, ketua-ketua saya, wanita, pemuda, putri, sahabat-sahabat ahli-ahli majlis tertinggi, seluruh pimpinan UMNO dan sidang perwakilan yang ada pada dalam Dewan ini dan yang berada di alam maya. Tan Sri, Ya Pak, jalan Pak itu. Aku dengar tuh. UMNO Sabah rasa saya adalah sebuah negeri yang amat bertuah. Bah. Sebab permohonan permintaan kami untuk mengotonomikan UMNO Sabah dilulus oleh majlis tertinggi dan diendos dalam persidangan yang lalu. Bah. Aku ada itu. Sebelum saya berhujah, ramai rakan-rakan mau tanya saya. Wartawan pun tanya bertubi-tubi, ke arah mana UMNO Sabah? Saya kadang mau jawab, tidak. Tapi petang ini saya mau jelaskan. Mungkin ada yang was-was. UMNO Sabah, walaupun kita diberi otonomi, tetapi kita adalah masih daripada sebahagian UMNO di seluruh Malaysia. Bah. Terima kasih, Bung. Walaupun UMNO Sabah dipisahkan dengan Laut Cina Selatan, tetapi perjuangan kami, kalau bukan atas perjuangan pemimpin-pemimpin presiden, timbalan presiden, naib-naib presiden, majlis tertinggi, ketua-ketua bahagian, pemuda, wanita, putri, UMNO Sabah tidak akan kembali bermaruah di Sabah sehingga pada hari ini. Bah. Sebab itu saya ingin mengucapkan jutaan terima kasih kepada Presiden UMNO, Naib Presiden, Naib-Naib bersusah payah turun ke Sabah semenjak PRK Kimanis. Bermulalah lebaran baru. UMNO Sabah mencipta nama dengan izin Allah SWT. Saya masih boleh flashback bagaimana Presiden satu ketika tahun bulan 12 2018 saya berada di Dewan Rakyat di Kuala Lumpur. Telepon saya, Bung, saya lantik kamu jadi ketua perhubungan. Saya tidak tahu apa terjadi di Sabah. Saya bilang, apa pasal? Dia kata, kamu tidak tahu. Saya bilang, saya tidak tahu. Di Sabah pemimpin UMNO sudah keluar. Saya pun terperanjat. Saya timbalan ketua perhubungan pun tidak tahu. Terkejut kau Terkejut. Dalam keadaan saya tanya Presiden, boleh tanya dia balik. Dia bilang, bos, tidak ada lagi orang lain kah? Tidak ada, semua sudah keluar. Saya pun termenung. Siapa yang saya cari? Kalau semua sudah keluar. Saya ada sahabat, saya telepon Datuk Raimi. Saya tanya, kau di mana? Dia bilang, saya di Jepun. Baru saya cakap, kamu ikut keluar kah? Dia bilang, tidak. Siapa lagi yang tinggal? Dia bilang, saya tidak tahu. Mau telepon saya rakan saya Datuk Yakub kan, dia ada sana. Ada nih. Berdiri tu. Dia ini memang Lebih kita. kita bukan tiada keyakinan di UMNO, tapi was-was. Pada ketika itu. Pada ketika itu, saya telepon dia, Yakub, kau ikut lompat ke? Dia bilang tidak. Saya bilang ada kawan saya. Dalam keadaan tidak bersedia, dibagi jawatan pun semua tidak mau. Saya kata, kalau kamu tidak mau, siapa lagi? Saya kena keras sikit, sudah keras baru terima. Ini masalah. Sebab kami bukan memang gila jawatan. Kami cuma mau memperkuatkan parti. Tetapi rupa-rupanya, kalau jawatan sudah datang, terimalah. Itu Pemberian. ada hikmah dia daripada Allah. Amin. Demikian juga hari ini, apabila saya menjadi ahli majlis tertinggi 2004. Tahun-tahun ada persidangan.
maka diidarlah burang MT siapa yang hendak menggulung. Daripada Pak La sampai Datuk Najib, bosku masih sini. Tahun-tahun saya isi, mau berucap. 11 tahun tidak dapat. Ini tahun tidak minta, dapat pula berucap. Nasib bah itu kau. Orang mengantuk disuruh bantal, Bah. kita berucaplah. Di Sabah, memang betul. UMNO Sabah ketika itu memang tidak ada hala tuju. Sebab ketika itu memang betul kata kawan-kawan, kita dihina di Dewan Parlimen. Kita dipanggil dengan berbagai-bagai ungkapan yang tidak baik. Perompak, penyamun, pencuri, menghancur masa depan rakyat. Di Sabah, warisan pun begitu. Ke arah mana kami di Sabah? Semuanya tidak ada. Betul-betul macam udang kehilangan mata. Tidak tahu ke mana-mana. Udang kehilangan mata bah. Tinggal ekor saja tu. Maju tidak boleh, gustan pun tidak boleh. Sebab itu, apabila saya selalu bercakap, dalam perjuangan kita perlu ada keyakinan. Dalam perjuangan kita perlu ada keikhlasan. Kalau kita ikhlas, insya Allah akan bantu kita untuk mendapat kemenangan. Amin, amin, amin. Siapa sangka UMNO Sabah boleh begitu? Saya sendiri selaku ketua, terus terang ketika itu saya pura-pura ada keyakinan, padahal saya pun kurang yakin. Sebab saya ingat dalam berperang, kalau panglima sudah hilang keyakinan, tenteranya lari. Oleh kerana saya tidak mau ketua-ketua bahagian yang membangku itu lari, saya kata macam-macam. Bah. Keyakinan timbul, padahal saya sendiri, apa jadi ini? Tiba-tiba Allah bagi kami pintu ruang udara PRN Kimanis. PRK. Kalau ikut Tan Sri Anwar Musa, dia kata Bung tidak payah tanding. Tidak can menang, kamu kalah. Saya tengok pun memang kalah. Tapi kalau kita tidak buka pintu, saya kata UMNO Sabah ini lingkup. Coba nasiblah. Bah. Wang ringgit pun tidak ada. Saya pinjam dengan timbalan presiden, minta 200 ribu, dia bagi 120 ribu. Itu pun saya sign juga. Kau sudah bayar Bermula balik? di situlah perjuangan kita UMNO Sabah. Kami berjuang dengan titisan air mata. Tetapi untuk mencapai kemenangan. Sabar Bung, sabar. Ya. Minum air tu Bung, minum air. Sedih. Kau minum air Bung. Minum. Masih. Untuk mencapai kemenangan, kita perlu tabah. Dan selepas menang Kimanis, tiba-tiba Pakatan Harapan bubar sendiri. 6 bulan, warisan pula bubar. Maka disitulah bermulanya dengan bantuan Presiden, timbalan dan lain-lain. Dan ketua-ketua perhubungan, bahagian-bahagian turun ke Sabah dalam musim Covid. Saya pun simpati. Jasa tuan-tuan dan puan-puan, sukar kami balas. Dan UMNO Sabah menjadi pemerintah. Walaupun bukan 100% sebahagian daripada GRS. Sebab itu saya ingin katakan, janji kita dalam pilihan raya, apabila menang, kita akan kembali kepada rakyat. Kita akan mengurus ekonomi negeri. Dan keputusan Majlis Tertinggi pada hari ini, impaknya kepada UMNO
negeri Sabah. Sebab itu saya meminta sidang perwakilan memahami kami. Kami kena pertahankan JRS untuk menghormati mandat rakyat negeri Sabah. Dalam masa yang sama, kami juga tidak lari daripada terus menyokong keputusan daripada Majlis Tertinggi dan juga Presiden. Institusi parti, institusi Presiden akan kami hormati sampai bila-bila masa. Ini jangan pertikai, sebab kami terbukti sebagai pejuang yang berani berjuang walaupun tidak ada apa-apa. Tuan-tuan dan puan-puan, kapal berlayar di waktu malam, mari menuju lautan dalam. Kalau bukan nakhoda yang paham, di situ banyak kapal tenggelam. Oh, pandai pantun bang. UMNO Sabah akan senantiasa berpegang teguh dengan prinsip, yaitu perjuangan parti harus diutamakan. Dan dalam perjuangan, saya teringat kata-kata timbalan Presiden dalam berpolitik. Kalaupun tidak untung, jangan rugi. Maka pendekatan inilah kita akan guna pakai untuk PRU yang ke-15 di negeri Sabah. Selaku ketua, saya bertanggung jawab untuk membantu seberapa banyak kemenangan calon-calon kursi parlimen di Sabah bagi memastikan kerajaan PRU selepas PRU 15 nanti. Bah, Datuk Presiden, berapa lama lagi? kau suruh limpas 3 minit tu. Limpas 3 minit, 1 minit lagi lah. Bah. Datuk Presiden, saya bersimpati dengan negeri Pahang dan Johor untuk meminta otonomi seperti negeri Sabah. Mungkin mereka juga ada alasan-alasan tertentu untuk berbuat demikian. Jadi Datuk Presiden, pertimbangkanlah sehalus-halusnya. Mungkin ada yang perlu dilihat dan diteliti. Dan sebagai yang terakhir, saya ini selalu menghormati masa. Saya bukan macam Melaka, dia langgar dia. UMNO Sabah, insya-Allah Terima kasih bang. kami menyokong dan akan terus mendukung perjuangan parti secara keseluruhannya. Sekian, wassalamualaikum warahmatullahi taala wabarakatuh. Waalaikumsalam.